فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Tadabbur Hikmah Juzuk Amma, ringkasan daripada tafsir yang ditulis oleh seorang ulama yang terkenal daripada rantau Nusantara ini, iaitulah Buya Hamka. Dan insya-Allah kita akan sambung semula tafsir berkaitan dengan surah An-Nazi'at, yang mana pada kuliah yang lepas kita telah pun masuk pada permulaan surah An-Nazi'at, ketika mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan perkataan An-Nazi'at. Ulama tafsir berbeza pendapat tentang maksud An-Nazi'at. Majoriti ulama tafsir mengatakan An-Nazi'at merujuk kepada malaikat. Malaikat yang mencabut nyawa. Manakala sebahagian ulama yang lain mereka mengatakan An-Nazi'at bermaksud bintang. Bintang yang segera beredar. Ada juga di kalangan ulama tafsir yang mengatakan perkataan An-Nazi'at merujuk kepada tentera yang datang memerangi sesebuah kaum dan melepaskan anak panah dengan begitu laju dan pantas. Ini tiga tafsiran. Dan Buya Hamka di dalam tafsirnya seolah-olah nak menerima tiga-tiga ini kerana perkataan An-Nazi'at itu adalah perkataan yang boleh menerima kepelbagaian tafsir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah apabila bersumpah dengan makhluk-makhluknya ini, makhluk yang besar, seperti mana yang telah saya ceritakan dalam kuliah yang lepas, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada hamba-Nya bagaimana nanti akan berlaku goncangan yang berterusan. Goncangan yang akan bergoncang, yang akan disusuli dengan goncangan demi goncangan. Yang mana goncangan ini tidak ada tempat yang terkecuali. Pasti semua di kalangan umat, pasti semua di kalangan umat manusia yang ada pada ketika itu akan merasa gegaran dan goncangan yang begitu kuat untuk menandakan bahawasanya bumi ini telah berada di satu titik terakhir sebelum ia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibangkitkan hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung pada ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal ataka hadithu Musa?" Adakah telah datang kepada kamu wahai Muhammad tentang cerita, tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Hadis tu, walaupun sebelum ni kita kalau faham berkenaan dengan hadis, hadis ni ada dua makna lah. Kalau dekat masyarakat kita bila sebut hadis ni ada dua makna. Yang pertama hadis yang merujuk kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang disandar kepada Nabi itu hadis lah. Yang kedua hadis lah.
yang ada kaitan dengan komputer lah, hard disk, cakra keras. Baik. Di sini hadis yang digunakan di dalam ayat ni bukan merujuk kepada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita belajar ilmu hadis, sebelum kita nak masuk membicarakan tentang ilmu hadis, ustaz-ustaz dia akan ajar dulu definisi hadis dari sudut bahasa dan istilah. Yang saya sebut tadi, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada berbentuk perkataan, sama ada berbentuk perbuatan, sama ada berbentuk perakuan, apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tu dipanggil hadis. Yang tu makna dari sudut istilah. Istilah ilmu hadis. Bila sebut hadis, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah sandaran tu sahih ataupun tidak. Sebab tu ada hadis dhaif. Sebab tu ada hadis palsu. Sebab ada orang sandar kat Nabi. Selagi mana ia disandarkan kepada Nabi, kita panggil hadis. Cuma ada hadis sahih bila sandaran tu sahih. Ada hadis dhaif bila sandaran tu lemah. Ada hadis palsu bila sandaran itu bohong. Tetapi hadis ni dia ada makna literal. Sebelum daripada ilmu hadis tersusun, orang Arab dah bercakap dah bahasa Arab. Maka mereka telah menggunakan perkataan hadis. Apa maksud hadis dari sudut bahasa? Berita, cerita. Itu maksud hadis. Salah satu daripada maksud hadis selain daripada benda baru. Cerita ni benda barulah, benda berlaku. Sebab tu orang kata sesuatu yang baru berlaku baru orang sedap nak cerita. Ataupun sesuatu yang baru diceritakan, baru nak orang kata apa, baru nak cerita. Orang sedap nak dengar. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-15 ni Allah Taala bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ataka hadithu Musa?" Tidakkah telah datang kepada kamu? Adakah telah datang kepada kamu cerita berkaitan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam? Tuan-tuan, pelik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan cerita Nabi Musa, sedangkan kita tahu Allah Taala tak perlu tanya pun. Allah Taala dah tahu dah. Sebelum daripada ini memang cerita Nabi Musa telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah tanya, Allah Taala tahu dah. Cuma kenapa Allah Taala bertanya ni? Pertanyaan dalam bahasa Arab bukan semestinya, bukan semuanya untuk tahu. Pertanyaan bahasa Arab ni kadang-kadang untuk ingkar pun ada, untuk bantah pun ada. Untuk memberikan ancaman pun ada. Memulakan kalam pun ada. Memperingatkan pun ada. Jadi banyak jenis soalan dalam bahasa Arab ni, sebenarnya dalam bahasa Melayu pun ada. Bila kita kata ya, soalan yang berbentuk ancaman. Ada orang kita bertanya untuk beri ancaman. Kau tahu aku siapa? Nampak? Itu soalan tu. Kau tahu tak aku siapa? Dia bukan nak tahu, tapi dia nak memberikan ancaman. Kalau kau tahu aku siapa, kau akan takut dengan aku. Begitu juga, ya, soalan untuk menunjukkan bahawasanya kita nak bantah. Bukankah aku telah sebut pada engkau benda ni tak betul? Soalan, tetapi untuk bantah. Maka dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala bertanya bukan untuk mengetahui, kerana Allah Taala telah sedia tahu. Habis itu untuk apa? Tengok Buya Hamka kata apa. Dia kata, bunyi pertanyaan seperti ini bukanlah kerana Allah belum tahu bahawa berita itu telah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum itu. Dia kata, bunyi pertanyaan ni tak langsung menunjukkan yang Allah Taala ni tak tahu. Bahawasanya Allah Taala ni memang tahu. Cerita tentang Nabi Musa telah sampai pun kepada Nabi SAW. Sebab itu Buya Hamka sambung, dia kata, banyak surah yang turun di Makkah sebelum surah An-Nazi'at yang menerangkan juga dari hal perjuangan Nabi Musa alaihi salam menghadapi Firaun. Allah Taala Maha tahu. Memang telah sampai pun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang Nabi Musa dan Firaun. Jadi untuk apa Allah Taala menerima, untuk apa Allah Taala bertanya? Sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan pertanyaan ini li bidayatil kalam ataupun li bad'il kalam. Pertanyaan ini hanya sekadar untuk memulakan percakapan, untuk mulakan
penceritaan. Kau nak tahu satu cerita tak? Begitulah. Kau tahu tak benda ni? Itu maksudnya. Kadang-kadang dalam masyarakat kita pun ada juga uslub ini diguna pakai. Kita nampak orang berada di luar rumah dia tengah sidai baju, kita menanya, sidai baju ke? Kan? Bukan bermakna dia tanya tu untuk dia nak tahu, sebab dia dah nampak dah kita buat apa. Dia dah nampak dah kita buat apa, tapi sekadar untuk memulakan perbualan. Untuk memulakan perbualan maka dipersoalkan dengan soalan yang seperti ini. Bukan untuk mengetahui jawapan, tetapi sekadar untuk memulakan penceritaan. Itu sebahagian ulama. Hamka dia kata, menurut penafsir Asy-Syihab, pertanyaan seperti ini adalah bermaksud takrir, iaitu memperdalam ingatan atas kejadian itu. Ada juga sebahagian ulama tafsir kata, bila Allah Ta'ala tanya ni bukan untuk Allah Ta'ala tahu, kerana Allah Ta'ala ni maha tahu, tak payah tanya. Yang tanya banyak ni kita. Yang tanya banyak ni manusia yang serba kekurangan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak perlu tanya-tanya untuk tahu ni, kerana Allah Ta'ala maha tahu. Jadi untuk apa Allah Ta'ala tanya? Pandangan yang kedua, di kalangan ulama tafsir, mereka mengatakan pertanyaan ini adalah untuk memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah telah datang kepada kamu cerita Musa supaya Nabi berfikir, memperingatkan balik diri dia, memperkemaskan balik ingatan dia tentang kisah Nabi Musa yang telah sampai kepada dia, kerana Allah nak menceritakan lagi dalam surah ini berkaitan dengan Musa. Jadi maklumat berkenaan dengan Musa yang telah diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum ini, mana-mana maklumat yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam mana-mana surah sebelum daripada surah Nazi'at, kamu kena ingat, refresh, retrieve balik dalam ingatan kamu, dalam minda kamu. Peringat balik pada diri kamu, kerana Allah nak bercerita tentang Musa. Gunakan maklumat yang sedia ada untuk relate. Gunakan maklumat yang sedia ada untuk menghubungkan. Ini orang kata apa, teori pendidikan lah. Mana-mana guru nak mengajar anak murid dia. Ini pedagogi sikit ya. Biasanya orang-orang yang jadi cikgu ni dia tahulah. Mana-mana cikgu yang nak mengajar anak murid, dia kena buat tu RPH. Rancangan pengajaran harian ke apa? Rancangan pengajaran ke rancangan pembelajaran harian? Begitulah. Ya. Jadi sebelum dia nak mengajar tu, dia kena letakkan objektif pembelajaran. Budak nak belajar apa? 1, 2, 3, 4. Di akhir pembelajaran ni, budak dapat benda ni. Budak akan tahu benda ni. Budak akan boleh sebut benda ni. Sebelum dia nak mulakan dengan strategi pendekatan pengajaran ni, dia kena tahu dulu pengetahuan murid yang sedia ada. Apa murid yang dah tahu? Murid dah tahu benda apa? Supaya dengan benda yang dia dah tahu tu, dia boleh relate dengan benda yang dia akan belajar, benda baru yang dia akan belajar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar nabinya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar Nabi dalam Quran dan ajar kita jugalah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi refresh balik pengetahuan Nabi, minta Nabi retrieve balik. Bukan bermakna Nabi ini pelupa dah, tetapi Allah Ta'ala minta Nabi ini supaya dia ingat balik, persembahkan balik dalam otak dia, supaya dapat menerima ilmu yang baru untuk dihubung kaitkan dengan maklumat lama ataupun maklumat sebelum ini yang Nabi telah tahu. Sebab tu saya kata tuan-tuan, kalau kita kaji ayat-ayat dalam Quran ni, sebenarnya banyak aja teori-teori pendidikan yang kita boleh belajar. Kan? Tapi kebanyakan kita banyak terikat dengan teori barat. Kita tidak gali daripada teori-teori pendidikan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu dulu saya pernah buat satu kuliah kan. Kuliah berkenaan dengan Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gambaran manusia yang tidak dikenali. Bajunya putih betul, rambutnya hitam betul. Kata Umar, la ya'rifuhu minna ahad. Tak ada siapa pun di kalangan kami yang kenal dia. Pelik Umar. Umar kata, kalau dia orang Madinah, dia ni macam orang Madinah. Sebab apa dia macam orang Madinah? Dia ni macam orang Madinah sebab baju dia putih.
Kalau dia bukan orang Madinah, dah tentu baju dia ada debu, dia baju kotor sebab naik unta, bermusafir, mesti dia punya rambut ada debu tapi bersih. Pakaian putih bersih, rambut hitam elok. Tapi nak kata dia orang Madinah, tak ada kait, tak ada pun kalangan daripada orang kita ni, orang Madinah ni yang kenal dia. Jadi sebab itu Umar dia pelik. Kenapa Jibril datang dalam keadaan begini? Jibril datang dalam keadaan begini kerana Jibril nak menarik perhatian. Jibril alaihi salam nak menarik perhatian orang yang ada dalam majlis tu supaya fokus kepada apa yang Jibril nak ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana apa yang Jibril nak ajar Nabi ni bukan hanya untuk Nabi, juga untuk umat. Maka sebab itu Jibril tanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang tanda-tanda kiamat. Ini di dalam bahasa pendidikan dia panggil apa? Kesediaan pelajar untuk belajar dengan menumpukan, dengan fokus. Memusatkan. Kalau dalam ilmu yang lebih, orang kata apa, lebih teknikal, kita panggil dia seindaksi lah. Kita berikan sesuatu sebelum memulakan pengajaran, sebelum memulakan proses pendidikan, kita berikan sesuatu yang boleh menjadikan mereka ini tertanya-tanya dan terfikir-fikir. Itu the best untuk kita ajar bila mereka dah berada dalam situasi itu, kerana otak mereka sedang berfungsi, sel-sel otak mereka sedang berhubung walaupun mereka tak minum dugro lagi. Itu maksudnya pendidikan. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan tentang konsep pendidikan. Waktu tu juga Jibril datang dekat Nabi SAW di Gua Hira. Dia peluk Nabi 3 kali sehingga Nabi penat. Untuk apa? Untuk menjadikan Nabi ni fokus, supaya tak fikir benda lain, hanya fikir kepada sesuatu yang nak diberikan kepada Nabi yang berhadapan dengan Nabi sekarang. Jadi teori pendidikan begitu banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita kena gali lah. Kita kena gali dan kita kena kaji dan kita kena perhati sungguh-sungguh. Kerana di sana terlalu banyak. Kan? Jadi ada seorang pelajar saya, dia pelajar degree lah. Dah habis dah pun, dia dah grad dah pun, dia ada buat kajian. Alhamdulillah, kajian yang bagus jugalah, tapi perlukan kepada keluasan lagi. Dia kaji tentang teori pendidikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perlu memperdalami lagi, perlu gali lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang teori pendidikan. Sama juga macam ayat ni, Allah Subhanahu wa taala tanya ni, sebahagian mufassirin kata untuk tazkir, untuk memperingatkan supaya Nabi boleh menggunakan pengetahuan sedia ada untuk menghubung kait dengan benda yang Allah Ta'ala nak sebut pada dia yang baru. Itu teori pendidikan yang sangat-sangat berkesan. Ya? Baik, kemudian iaitu seketika Tuhan Allah menyerukan atau memanggil Musa, iznadahu rabbuh. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Tuhan kepada Musa, yakni Allah Azza wa Jal, menyeru Nabi Musa bil wadil muqaddasi tuwa, yang mana Allah menyeru Nabi Musa di lembah suci Tuwa. Bila ni? Bila mana Nabi Musa alaihi salam kembali daripada Madian, yang mana kita semua tahu Nabi Musa ni dia lari sekejap pergi ke Madian. Bila dia tumbuk satu orang sampai mati, dia pergi lari ke Madian, kemudian dia duduk di sana, ya, dia duduk di sana. Maka bila dia nak balik semula ke Mesir, dia bawa keluarga dia balik, maka pada masa itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa dan memberikan wahyu kepada Nabi Musa, iaitu sebagai tersebut dalam surah Taha dan beberapa surah yang lain, ketika Nabi Musa telah membawa anak isterinya meninggalkan Madian menuju Mesir. Di tengah jalan beliau melihat api di lereng Tursina. Dekat bukit Tursina tu dia nampak api. Lalu dia pergi melihat api itu dengan maksud hendak mengambil api itu untuk memasak-masak bagi anak isterinya. Masa itulah Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala seru Nabi Musa, berkata-kata dengan Nabi Musa. Sebab tu Nabi Musa ni dipanggil kalimullah, orang yang bercakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan Musa dengan sebenar-benar berkata-kata. Tiba-tiba di lereng itulah, di satu lembah yang bernama Tuwa, dia mendengar namanya dipanggil Tuhan. Dan Tuhan bersabda bahawa
akulah Tuhanmu. Setelah Tuhan memperlihatkan mukjizat yang akan dibawanya pulang ke Mesir, maka Tuhan pun memerintahkan kepada Musa, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, pergilah kamu pergi berjumpa dengan Firaun kerana sesungguhnya dia telah terlampau sangat. Apa maksud terlampau sangat? Artinya, Syekh Buya Hamka sebut, dia kata artinya sampaikanlah seruan Allah kepada Firaun itu kerana dia sudah melampaui batasnya sebagai manusia. Dia telah terlalu sombong dan berbuat semahu-mahunya. Apa maksud berbuat semahu-mahunya? Maksudnya dia ni buat suka hati dia je. Hidup tak terikat dengan undang-undang Tuhan. Hidup tak terikat dengan syariat Allah. Dia hidup dengan kesukaan dia. Dia hidup dengan kehendak dia semata-mata. Ini jenis Firaun. Maka Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabi Allah Musa untuk pergi kepada Firaun, memberikan peringatan kepada Firaun. Ya, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ini Allah tetap suruh Nabi Musa ni cakap lembut kepada Firaun. Cakap lembut kepada Firaun. Allah Subhanahu wa taala bila perintahkan Nabi Musa, perintahkan Nabi Harun untuk pergi kepada Firaun, dia tak suruh. Allah Taala sekali-kali tak suruh Nabi Musa dan Harun untuk orang kata apa? Pergi maki Firaun, tak ada. Ya, dia tak ada. Dia tak suruh pun pergi cakap benda yang buruk, cakap benda yang kasar, tak. Allah Subhanahu wa taala apabila memerintahkan Nabi Nabi Harun dan juga Nabi Musa pergi berjumpa dengan Firaun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kedua-duanya untuk bercakap dengan percakapan yang lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Faqula lahu qawlan layyina. Bercakaplah dengan mereka, bercakaplah dengan dia dengan percakapan yang lembut. Ya, percakapan yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ni beringat. Mudah-mudahan dia merasa takut dengan Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini merupakan ayat yang menjadi peringatan kepada mana-mana pendakwah yang membuat kerja-kerja dakwah di dalam agama ini, yang mana apabila kita bertemu dengan orang-orang yang melampaui batas, kita step yang pertama hendaklah bercakap dengan percakapan yang lunak. Hendaklah bercakap dengan percakapan yang lembut. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahawasanya Firaun ini bersifat tagha. Apa maksud tagha? Ibn Kathir mengatakan tagha ni tamarrada wa ata wa tajabbara 'ala Allah wa 'asah, kata Ibn Kathir. Ibn Kathir kata sifat Firaun yang melampau ni derhaka pada Tuhan, sombong dengan Tuhan, melakukan maksiat pada Tuhan. Tapi tetap Allah Ta'ala kata kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina. Bercakaplah kepada dia, ya, dengan percakapan yang lembut. Mudah-mudahan dia beringat, mudah-mudahan dia takut. Sebab itu ayat ni mempunyai pengajaran yang sangat besar. Walaupun Firaun itu berada pada kesombongan yang sangat besar, yang sangat melampau, dan Musa itu merupakan di antara Musa merupakan makhluk Allah Azza wa Jal, manusia yang paling agung pada masa itu kerana dia adalah Nabi. Tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Firaun untuk bercakap dengan lunak dan lembut. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita pun kena buat sama jugalah. Bila kita jumpa orang yang buat silap, bila kita jumpa orang yang buat benda tak betul, kita cakap mula-mula dengan perkataan yang baik. Saya nasihati diri saya dan juga kita semualah. Yang mana kita ni taklah lebih baik daripada Musa, dan orang yang kita nak tegur tu taklah lebih jahat daripada Firaun. Ya? Cakap dengan lembut. Ya, baik.
Kemudian Hamka mengatakan, tagha bererti juga berbuat sekehendak hati, tidak peduli kepada fikiran orang lain, adikara, diktator, dan mencapai juga merasa diri sudah seperti Tuhan. Itu sifat Firaun ni. Ha? Itu sifat Firaun. Dia tagha, buat sukati dia. Melampau ikut sukati, dia tak peduli orang lain. Dia tak peduli apa yang Tuhan perintahkan dia tak peduli. Apa pun dia tak peduli. Yang penting dia kata, aku buat sesuka hati aku. Itu maksud tagha. Allah Taala suruh cakap elok-elok kepada Musa, kepada Firaun. Cakap elok-elok supaya dia takut balik, supaya dia tak melampau, supaya dia tarik balik sifat kemelampauan dia tu. Sebab itu maka berhala yang dipertuhankan oleh manusia dinamai juga taghut. Perkataan tagha tu sekarang ni Syekh Buya Hamka dia huraikan maksud perkataan tagha tu. Tagha pada Firaun tu maksud melampau, maksud sombong, maksud suka buat maksiat, suka melampau lah, melampaui batas. Ya. Sebab itu dia kata berhala pun dipanggil taghut. Kesewenang-wenangan memerintah dinamai juga tughyan. Rumpun bahasa semuanya itu satu. Kenapa berhala dipanggil taghut? Kerana berhala ni telah diangkat secara melampau oleh manusia lah. Kerana dia tak berkuasa, manusia rasa dia berkuasa. Dia tak memberi manfaat, manusia rasa dia beri manfaat. Ya, baik. Kemudian Firaun ni tuan-tuan, dia takabur. Sebab tu dia jadi macam tu. Dia takabur. Kita tengok ayat ni nanti. Ya, kita tengok ayat ni nanti. Firaun ni memang dia sombong. Okey? Apa sebab? Apa kalau kita nak analisa lah. Apa sebab Firaun ni boleh jadi sombong? Mungkin kerana dia kaya. Mungkin kerana dia kaya. Mungkin juga kerana kekuasaan. Manusia ni bila ada dua benda ni, kesombongan tu akan menjadi ujian bagi dia. Dia kaya, ada kuasa. Datang ujian, kamu akan jadi sombong. Kalau tak pandai menguruskan, kalau tak tahan dengan ujian ni, dia akan jadi takabur. Sama macam Firaun. Kaya. Mesir itu di bawah kekuasaan dia. Kan? Maka sebab itu dia menjadi sombong. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi. Faqul hal laka ila an tazakka. Maka katakanlah, mahukah engkau menjadi orang yang membersihkan diri? Nak tak jadi orang yang suka muhasabah diri? Membersihkan diri ni maksudnya membersihkan diri daripada syirik, membersihkan diri daripada maksiat, membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah. Jadi Nabi Musa disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu dengan Firaun yang telah melampau. Allah Ta'ala kata, pergi tanya, pergi cakap dekat Firaun, halaka ila antazakka, nak tak kamu menjadi orang yang baik, orang yang membersihkan dirinya? Ni dalam bentuk soalan juga. Tapi soalan ni bukan maksud soalan yang nak tahu jawapan, kerana jawapannya kita harap dia nak. Habis tu kenapa? Okey, tengok. Nanti Buya Hamka akan hurai. Dia kata, mahukah engkau, hai Fir'aun, menjadi orang yang bersih, iaitu bersih jiwamu daripada kesombongan, bersih fikiranmu daripada pengaruh orang-orang yang selalu mengelilingi engkau kiri kanan setiap hari, yang selalu menyembah berjongkok di hadapanmu, tidak pernah menegur, mengatakan yang salah, sehingga dengan tidak engkau sedar, engkau merasa fikiranmu masih bersih juga, padahal telah kotor. So Buya Hamka dia try ataupun dia cuba untuk memahami keadaan Firaun. Firaun tu sombong, tetapi sombongnya Firaun itu bukan hanya kerana Firaun itu saja semata-mata. Firaun tu sombong. Sombongnya Firaun ini dibantu pula oleh orang keliling dia yang kita panggil sebagai bitanatus su, menteri-menteri pengampu, menteri-menteri yang merosakkan. Sepatutnya menteri-menteri ini yang bagi peringatan kepada pemimpin supaya dia beringat. Tapi ada di kalangan pemimpin, ada di kalangan pembantu pemimpin yang mereka ni kerja bukan nak menegur pemimpin yang tersalah,
tetapi kerja mereka hanya nak mengampu untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ni ada zaman Firaun ni. Hamka duk sebut ni, dia kata yang selalu menyembah berjongkok di hadapanmu tak pernah tegur kata ni salah wahai Firaun. Tak ada. Semua betul. Semua betul. Pemimpin kena hati-hati. Mana-mana pemimpin. Nabi SAW juga menyebut dalam hadis, tidak ada seorang pemimpin pun yang akan dilantik melainkan dia akan ada bitanatul khair wa bitanatus su. Bitanatul khair akan tunjuk kepada pemimpin yang ni baik, wahai pemimpin. Dia bukan hanya tunjuk yang ni baik, dia seru pemimpin untuk buat benda baik. Ada satu lagi bitanatus su. Bitanatus su ialah pemimpin ataupun pembantu yang jahat, yang sengaja buat jahat dan menyokong kejahatan. Jadi orang yang berada di keliling pengampu, yang berada di keliling manusia-manusia yang mencari makan ni, kadang-kadang dia tak sedar dia sebenarnya telah melampau, tapi dia tak sedar. Sebab tak ada orang nak tolong peringat kat dia. Itulah kira-kira isi seruan pertama yang perlu disampaikan Musa kepada Firaun. Dan jika kita kaji isi ayat ini dalam Zawq al-Arabi, kalau kita kaji balik dalam orang kata apa, dalam kesenian Arab, rasa bahasa Arab benar-benarlah dia satu dakwah yang ingin menyedarkan, dia kata, yang timbul daripada rasa kasih. Dan ini dapat dimaklumi jika kita ingat bahawa Musa itu dibesarkan dalam istana Firaun. Musa cakap elok-elok. Sebab apa Musa cakap elok-elok? Kerana Firaun tu manusia yang berjasa dengan dia. Kerana Firaun ni ada sisi yang dipanggil sebagai soft spot untuk Musa. Sebab Musa ni membesar di istana Firaun. Jadi dia bagi nasihat ni sebagai nasihat anak angkat kepada Firaun. Dia dibesarkan di sana. Nak tak engkau jadi orang yang membersihkan diri? Makin Firaun katanya, bersihkan apa? Musa mengharapkan yang tu lah. Maka Musa akan bagi tahulah di mana yang salahnya Firaun. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya, dan nak tak aku tunjukkan engkau kepada jalan Tuhan yang sebenarnya, Tuhan kau yang sebenar, supaya engkau merasa takut. Jalan yang benar dan lurus, sebab Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain dia. Kalau engkau telah sedarkan hal ini, bersihlah jiwamu dari penyakit bongkak dan sombong. Manusia ni bila jadi bongkak, bila jadi sombong, kena peringat kat dia ada Tuhan untuk dia yang lebih berkuasa, yang lebih besar daripada dia. Yang bila-bila masa boleh ambil nyawa dia, bila-bila masa boleh miskinkan dia. Jadi ini Musa punya peringatan kepada Firaun dalam bentuk soalan. Dan soalan ini adalah satu soalan untuk mengajak dengan cara yang beradab. Sebab itu kata Buya Hamka, dia menukilkan daripada Zamakhsyari. Zamakhsyari ni seorang ulama, dia ada pemikiran Mu'tazilah sikit, tapi dia pakar dalam bahasa. Dia kata apa? Az-Zamakhsyari menjelaskan di dalam tafsirnya, diterangkan dari hal takut kepada Tuhan, yakni khasyah, kerana tempuknya, yakni kerana pusatnya terletak di sana. Kerana semua perkara terletak di takut pada Tuhan. Kalau takut pada Tuhan tu ada, manusia tak buat dosa. Manusia tak melampau. Manusia tak takabur sebab takut pada Tuhan. Siapa yang ada rasa takut kepada Allah, akan timbul daripadanya segala yang baik dan aman dia dari maksud-maksud yang jahat. Dimulainya perkataan dengan berupa pertanyaan, mahukah engkau atau sudikah engkau? Ialah mempersilakan, iaitu mengajak dengan cara halus. Sebagai perumpamaan seorang yang membawa singgah tetamunya ke rumahnya. Lalu dia berkata, sudikah Tuan mampir ke rumah saya? Pertanyaan itu bukan maksud pertanyaan nak tahu jawapan, tetapi pertanyaan yang bermaksud ajakan. Mahukah Tuan pergi ke rumah saya untuk saya jamu makan? Kerana Musa sedang bercakap dengan satu orang yang menguasai pemerintahan Mesir, orang besar. Maka soalan itu soalan yang sangat lunak dalam dakwah, nak menyedarkan Firaun bahawasanya dia telah melampau. Dengan perkataan yang baik. Tak perlu maki, tak perlu carut. Cakap elok-elok. Maka, kata Buya Hamka, dan semua kata-kata disuruh susunkan dengan lemah lembut
penuh hormat, supaya kesombongannya tu turun, supaya dia nak bersedia nak dengar. Benda ni tuan-tuan diamalkan oleh Nabi Musa. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun buat benda yang sama. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Heraklius. Nabi tulis surat kepada Heraklius, orang besar Rom. Nabi kata apa? Nabi kata dalam surat tu, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Herakl azimir Rum. Daripada ya Muhammad, surat ni daripada Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius orang besar Rom. Ya, kepada Heraklius orang besar Rom. Kenapa Nabi mention dia orang besar Rom? Kerana dah memang dia orang besar. Kan? Memang dia orang besar. Macam mana kita nak kata kita nak nafikan benda tu? Dan orang besar ni dia punya angin dia. Kata orang Melayu ni angin dia lah. Dia punya, orang kata apa? Dia punya cara kita nak melayan dia. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menguasai kota Mekah, Nabi kata apa? Nabi kata man dakhala baitahu wa aghlaqa babahu fahuwa amin. Wa man dakhala masjidal haram fahuwa amin. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk dalam rumah dia, tutup pintu dia, maka dia selamat. Siapa masuk Masjidil Haram, siapa yang masuk dalam Masjidil Haram, dia selamat. Siapa-siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Kenapa Abu Sufyan pula tiba-tiba sebut di situ? Abu Sufyan kan memerintah orang Mekah. Dia baru je masuk Islam. Jadi Nabi SAW memberikan penghormatan pada dia, supaya dia tak terasa yang dia ni disisihkan setelah masuk Islam. Yang mana sebelum dia menerima Islam, dia pemimpin besar orang Mekah, pakar rujuk orang Mekah, bangsawan Mekah. Bila dia masuk Islam, Nabi menghargai, Nabi layan angin tu. Tapi tak melampau, cuma Nabi layan. Nak memberikan layanan baik supaya dia tak terasa tersisih, supaya dia tak terasa dihilang semua apabila dia masuk Islam. Maka ini juga yang dilakukan oleh Musa alaihi salam apabila berhadapan dengan Firaun. Maka Nabi Musa memberikan satu kalam yang lunak, berbentuk soalan tetapi bermaksud memberikan arahan, supaya Firaun tak terasa yang dia ni diarah, tetapi terasa dia ni diajak. Ya, baik. Sebagaimana dalam surah Taha, surah 20 ayat 44, difirmankan Tuhan kepada Musa agar dia bersama Harun berkata yang lemah lembut kepada Firaun itu. Ayat yang saya baca tadilah. Demikian kata Zamakhsyari. Tegasnya dari kita, dengan bertutur hormat itu, Firaun tidak akan begitu merasakan dirinya dihinakan, sehingga mudah dimasukkan pengajaran. Tetapi kalau dimulai dengan keras, dia tidak akan berganjak dari kesombongannya. Satu pelajaran bagi kita yang berjuang di medan dakwah ataupun di bidang dakwah. Jadi kalau kita ni jumpa orang nak pergi dakwah kat dia, mula-mula kita maki dah. Dia tak dengar, dia tutup telinga. Kita je nak sebut apa lepas ni dia tak peduli. Bila orang dah mula tutup telinga dengan kita, kita cakap benda betul pun, dia tak dengar. Bila dia tak dengar, maka dia tak dapat buat pertimbangan. Bila dia tak buat pertimbangan, maka dia tak tahu kebenaran. Akhirnya dia kekal dalam kebatilan. Itulah ruginya apabila seseorang itu menggunakan metod makian, metod kekerasan sebagai jalan pertama dalam memulakan dakwah. Baik. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa perlihatkan kepada Firaun mukjizat yang besar. Tunjuk kepada Firaun mukjizat. Ya. Sebagaimana telah tersebut dalam surah yang lain-lain. Ya. Seruan itu telah disampaikan oleh Musa kepada Firaun sebagaimana dititahkan oleh Tuhan. Dia kata tengok surah 20, Taha, surah 26, Asy-Syu'ara, surah 28, Al-Qasas dan lain-lain. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa itu mukjizat. Tongkat Nabi Musa tu menjadi ular. Nabi Musa punya tangan tu bercahaya.
Dia datang berdua dengan Harun ke istana dan sampai di sana mereka perlihatkan mukjizat itu. Tongkat beliau menjelma menjadi ular besar dan tangan beliau dimasukkan ke dalam ketiak dan setelah dikeluarkan, keluarlah dari tangan itu cahaya bersinar. Ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Nabi Musa berdakwah kepada Firaun, memulakan dakwah kepada Firaun, maka kita boleh katakan manusia ni secara umumlah bila menerima dakwah yang baik, dakwah yang lunak, ada manusia terus terima dan tertarik. Manusia ni adalah manusia yang mementingkan kebenaran. Tetapi ada di kalangan manusia yang menolak ajakan yang baik, yang menolak benda yang dia rasa betul. Apa kategori manusia? Dan manusia yang menolak kebenaran ni dia bukan satu level lah. Ada di kalangan manusia dia sekadar tak mau terima je. Tapi dia tak ganggu. Dia kata aku tak mau terima. Ini manusia yang tak mau terima kebenaran. Takabur, sombong. Dia tahu benda yang disebut tu betul. Tapi dia tak mau terima. Manusia macam ni pun tak selamat. Tapi ada di kalangan manusia, dia dengar, tapi dia tahu benda tu betul, dia tak mau terima. Takabur. Ada manusia dengar pun tak nak. Dengar pun tak nak. Bukan kata nak dengar dulu lepas tu nak nilai. Tak. Dengar pun tak nak. Itu masalah. Ya. Baik. Ada juga manusia bukan hanya sekadar tak mau terima kebenaran lalu membiarkan kebenaran tersebut berjalan. Ada manusia yang dengar pun tak nak. Ada manusia dengar pun tak nak. Buat serangan pula kepada orang yang menyampaikan kebenaran. Ya, dia dah lah tak nak terima satu. Yang kedua, dia tak nak dengar satu. Yang ketiga, dia serang pula orang yang bawa kebenaran tu. Dia bagi tahulah orang yang buat kebenaran ini jahat, orang yang buat kebenaran ini tak betul, orang yang bawa kebenaran ini tukang sihir. Itu, ya. Dia kutuk pembawa kebenaran itu. Ya. Ini yang dilakukan oleh Firaun. Dalam surah Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kata-kata Firaun. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wala yakadu yubin. Tidakkah aku ini? Aku ni lebih baik daripada ni manusia ni. Yang dia ni hina dan cakap pun tak begitu jelas. Maksudnya tak cakap pun tak begitu fasih. Jadi Firaun menghina Nabi yang Allah Ta'ala utuskan kepada dia, dan Nabi ni dah menjelaskan mukjizat, dah menunjukkan kepada dia mukjizat yang begitu besar sehingga Firaun pun tahu itu bukan sihir sebenarnya. Tapi dia tetap mengatakan, dia memperlekehkan Nabi Musa, dia pelekehkan Nabi Musa, dia kata Nabi Musa ni hina. Dan ada satu lagi tahap juga dibuat oleh Firaun, dia berusaha untuk mematikan kebenaran tu. Bukan hanya sekadar mengutuk, memperlekeh pembawa kebenaran, dia usaha supaya kebenaran itu tidak dibawa dan kebenaran itu dimatikan terus. Ini yang berlaku apabila Firaun mengejar Nabi Musa sehingga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Laut Merah yang kita semua tahu. Ya. Baik. Allah Taala kata apa? Bila Nabi Musa tunjuk kepada dia mukjizat, fakazzaba. Apa Firaun buat? Dia mendustakan. Tetapi dia tidak mahu percaya bahawa itu adalah mukjizat yang ditakdirkan Allah bagi menolong dakwah Rasulnya. Bahkan dituduhnya bahawa yang demikian itu adalah sihir belaka. Sampai dikumpulnya tukang sihir buat menandingi mukjizat itu. Namun tukang-tukang sihir itu kalah oleh mukjizat Musa alaihi salam. Namun Firaun bertambah tidak mahu percaya. Ya, fakazzaba wa asa. Dia mendustakan Nabi Musa, kemudian dia menderhaka. Dia tak mau ikut. Dia tak mau tunduk kepada seruan Nabi Musa untuk dia takwa ataupun dia takut kepada Tuhan dia. Dia masih terus menderhaka kepada Allah yang menurunkan mukjizat itu.
sampai-sampai tukang sihir yang telah takluk kepada agama Nabi Musa itu dihukum potong badan mereka dan digantung. Maksudnya orang yang lawan dengan Musa daripada kalangan ahli sihir ni tahu yang Nabi Musa ni buat bukan sihir. Sebab dia orang tu ahli sihir. Akhirnya dia orang beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Mereka ini juga diambil tindakan oleh Firaun. Jadi Firaun berusaha bukan hanya sekadar nak menolak kebenaran, bukan hanya sekadar menutup telinga tak mau dengar apa yang disebutkan, bukan hanya sekadar menghina pembawa kebenaran, bahkan berusaha untuk mematikan kebenaran tersebut dengan usaha dan daya yang dia ada. Summa adbara yas'a. Ni saya sebut ni. Kemudian Firaun ini berpaling lalu berusaha. Berusaha apa? Usaha untuk mematikan kebenaran yang telah sampai kat dia. Bukan kerana dia tak tahu benda tu betul. Dia tahu benda tu betul. Sebab tu di akhir-akhir, dia percaya kepada Tuhan Nabi Musa ni. Sebab dia tahu dia bukan Tuhan. Tapi apa sebab dia jadi macam tu? Takabur. Tak ada perasaan takut. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita yang hidup di zaman ni, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala minta kita buat ibadat kepada dia, Allah juga memberikan kita musibah-musibah yang menyakitkan kadang-kadang. Untuk apa tu tuan-tuan? Allah suruh kita buat ibadat. Allah suruh kita ni tunduk kepada dia untuk melakukan ibadat, untuk melakukan ketaatan, supaya kita merasa yang diri kita adalah hamba Allah. Supaya ada terdetik dalam jiwa kita ni, aku ni ada Tuhan yang berkudrat mutlak, yang berkehendak mutlak, yang mengarahkan aku dengan arahan yang kadang-kadang aku pun tak faham kenapa, tapi aku buat. Sebab apa aku buat? Kerana tidak ada ruang untuk aku bertanya Allah, kenapa dalam bab ibadat yang akal tak boleh fikir. Ya, baik. Itu yang pertama. Ya, baik. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita dengan musibah, supaya dengan musibah ni kita, yang pertama kita tahu bahawasanya dunia ni tak lama. Ya. Dunia ni tak lama. Dunia ni akan berakhir. Nikmat dunia ni pun akan berakhir. Maka tuan-tuan, kita akan terus teringat kepada akhirat. Itu yang pertama lah. Yang kedua, bila berada dalam keadaan musibah, kita sedar dan kita tahu tidak ada yang boleh membantu kita melepaskan kita daripada bencana, melainkan hanyalah Allah. Sebab itu bila datang aja musibah, Aisyah kata Nabi ni bila jadi pada dia ataupun terkena pada dia perkara yang tidak menyukakan dia, Nabi tetap baca alhamdulillah ala kulli hal. Kalau benda yang Nabi suka, Nabi akan baca alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tetapi dalam terkena musibah, Nabi baca alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kenapa puji dalam setiap keadaan? Kerana musibah yang sampai kat kita ada blessing in disguise. Musibah yang datang dekat kita ada rahmat di sebaliknya yang kita tidak sedar dan kita tidak perasan, tetapi Allah Ta'ala inginkan kebaikan ni pada kita. Iaitu kita mengingatkan bahawasanya, kita diingatkan bahawasanya dunia ini hanya sementara, dunia ini tak lama, tidak berkekalan. Kemudian kita adalah hamba yang lemah dan kita mengharapkan Allah untuk melepaskan kita daripada musibah ini ataupun musibah yang sedang menimpa kita, yang mana tak ada siapa boleh tolong lagi dah. Ya. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam dalam suratul An'am, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara jelas bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita dengan musibah, bagi kita dengan kemudaratan, ya, tidak ada siapa-siapa pun yang boleh untuk menyingkap benda tu melainkan Allah saja. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan,
Di dalam suratul An'am Allah Taala kata apa? Allah Taala kata apabila Allah Azza wa Jal memegang engkau dengan kemudaratan, Allah Taala bagi engkau dengan mudarat, dengan benda yang kau tak suka, dengan musibah, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang boleh menyingkap mudarat itu, tidak ada yang boleh menyingkap musibah itu melainkan hanyalah Allah. Tuan tengok surah An'am ayat 17. Tuan tengok. Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada kita supaya kita manusia ni yang lama, kononnya lama dalam dunia, kena tahu dunia tak lama. Tapi apa yang berlaku pada Firaun bila diajak oleh Nabi Musa alaihi salam untuk takwa kepada Allah, takut, tunduk pada Allah, dia tak terima. Dia mendustakan Nabi Musa, dia menghina Nabi Musa, dia tak mau terima kebenaran, summa adbara yas'a, kemudian dia berpaling daripada kebenaran, lalu dia berusaha. Usaha untuk apa? Usaha untuk memadamkan kebenaran, memadamkan cahaya hidayah. Usaha dia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan memadamkan cahaya kebenaran. Ya? Baik. Artinya, bertambahlah tidak dipedulikannya lagi seruan Nabi Musa. Sebab dia dah berpaling dah. Bahkan dia berpaling. Langsung berusaha menyusun rencana sendiri buat meneguhkan kekuasaannya. Supaya rakyatnya jangan ragu-ragu lagi tentang kekuasaannya. Kerana propaganda baru daripada Nabi Musa ini. Maksud dia anggap Nabi Musa ni orang yang lawan dia lah. Fahashara. Bila dia berusaha, dia buat apa? Fahashara fanada. Dia mengumpulkan rakyat dia. Sebab dia menguasai Mesir. Dia kumpul. Dikirimlah pesuruh ke sana kemari di seluruh negeri. Menyuruh rakyat berkumpul. Kerana Firaun akan menyampaikan perintah hariannya. Setelah rakyat itu berkumpul di satu tempat berkumpul, yang telah tersedia itu, fanada, dia pun berseru. Dia berseru rakyat-rakyat dia. Dia kata apa? Faqala, lalu dia pun berkata, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Siapa yang sebut ni? Firaun sebut. Firaun yang sebut benda ni, sedangkan dia tahu dia bukan Tuhan. Macam mana dia nak mengaku dia Tuhan? Sedangkan dia hanya menguasai negara Mesir saja. Tempat-tempat lain dia tak kuasai. Apa yang berlaku dalam rahim pun dia tak tahu. Hujan pun dia tak mampu nak turunkan. Sungai Nil pun dia tak mampu nak alirkan. Semua ini bukan di bawah kuasa dia berjalan. Tapi manusia yang takabur, manusia yang terlalu sombong dengan kekuasaan yang dia ada, maka dia mengaku diri dia Tuhan. Dia pun berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia betul-betul telah digila kekuasaan. Dia betul-betul dah digila kekuasaan, melihatkan tanah yang subur dan sungai Nil yang mengalir, dan tidak ada raja lain yang berani menyanggah dia, dan dia merasa jadi Tuhan, bahkan Tuhan yang paling tinggi. Ini Firaun. Sebab itu saya kata tadi, ya? Sebab itulah yang saya kata tadi, Firaun ni jadi macam ni sebab kekuasaan yang dia ada dan kekayaan yang dia ada. Dan tak ada orang nak bagi peringat dia. Nabi Musa lah datang. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ceritakan benda ni supaya kita ni jadi beringat. Dalam keadaan, ya, dalam keadaan Firaun yang mempunyai kekuasaan yang besar, dalam keadaan Firaun yang mempunyai bala tentera yang hebat, yang mempunyai kerajaan Mesir yang subur, maka dalam keadaan itu Firaun juga hancur. Jadi kita ni apalah sangat. Firaun pun hancur. Kita ni lagilah kena beringat. Ditanamkan kepercayaan kepada rakyat bahawa dia adalah putera dari dewa matahari yang bernama Ra. Ini ajaran Nabi, ajaran Firaun, ajaran Mesir kuno. Bukankah di tanganku kekuasaan di Mesir ini, dan sungai-sungai ini mengalir di bawah kakiku? Tidaklah kalian lihat sendiri, ni surah Zukhruf ayat 51, yang mana Firaun menyeru rakyat dia. Wa nada Firaun fi qaumih qala ya qaumi alaysa li mulku Misr. Dia kata kepada kaum dia, wahai kaumku, bukankah aku menguasai Mesir? Bukankah kerajaan Mesir ini berada di bawah kakiku, berada di bawah kekuasaanku?
wa hadhil anhar tajri min tahti afala tubsirun, bukankah sungai-sungai ini pun mengalir di bawah kuasaku, mengalir di bawah kakiku, kamu tak tengok ke? Maka ditanam di dalam jiwa rakyat Firaun adalah Tuhan yang tertinggi. Sebab apa? Sebab dia berkuasa. Tapi orang yang bijak, orang yang cerdik, dia tahu kan Tuhan. Kan kalau Tuhan, mana ada Tuhan dilahirkan? Firaun ni dilahirkan. Kekuasaan membuat manusia jadi sombong dan lupa daratan. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka diseksalah dia oleh Allah dengan siksaan akhirat dan siksaan di dunia. Maka dikejarnya Musa dan Bani Israel yang hendak meninggalkan Mesir dan terganah di tepi lautan Kulzum. Lautan Kulzum ni laut merah lah. Lalu Allah menolong dan membebaskan mereka. Lautan terbelah dan mereka menyeberang dengan selamat. Sekali lagi Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, menunjukkan kepada Bani Israel yang mengikut Musa pada ketika itu, dibelahkan laut untuk Nabi Musa dan kaumnya menyelamatkan diri. Dengan sombong Firaun mengejar dari belakang dan dicubanya pula menyeberangi laut yang terbelah, yang bukan disediakan buat dia melainkan disediakan buat Musa. Maka bertautlah laut itu sedang dia di tengah, yang rupanya disediakan memang buat menunggu dia. Dilemaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tenggelamlah dia ke dalam dasar lautan. Akan jadi pengajaran di hari nanti, lalu di akhirat kelak kemudian hari, bahawa di dalam nerakalah akan ditempatkan tiap-tiap manusia yang sombong dengan kekuasaan yang hanya dipinjamkan belaka buat sementara oleh Allah. Ya, kemudian Allah Taala kata wal ula. Bila tenggelam aja Firaun, ia merupakan satu azab yang Allah Taala berikan kepada Firaun. Di akhirat juga Allah Taala akan balas Firaun dengan azab neraka. Artinya di atas dunia ini, maksud wal ula tu dalam dunia Allah Taala dah balas dah. Bahawasanya segala orang yang dapat kekuasaan, baik kerana kekayaan ataupun kerana pangkat dan jabatan, jabatan ni jawatan, menjadi raja atau ketua negara atau apa sahaja, janganlah sampai tercuri jiwanya oleh kekuasaan itu, janganlah sampai kotor jiwa. Kekuasaan, kekayaan, kesenangan, ia adalah medan yang bahaya. Bukan tak boleh untuk ambil, boleh ambil. Tetapi bila ambil, kena beringat. Ya? Jagalah kebersihan jiwa dari pengaruh lingkungan, pengaruh bitanat su, pembantu yang jahat, pembantu-pembantu busuk yang mengelilingi, dan pujian-pujian yang mengangkat-angkat setinggi langit sehingga si penguasa pun lupa berpijak di bumi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam dalam ayat yang 26, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah menjadi ibarat bagi orang-orang yang ada rasa takut. Ya. Orang yang baca kisah Firaun dan Musa, orang yang baca tentang kisah bagaimana Allah Ta'ala menenggelamkan Firaun yang begitu berkuasa, orang yang betul-betul menggunakan akal fikiran akan merasa takut. Akan rasa, ya Allah, kalau Firaun yang begitu besar bala tentera, begitu besar kerajaan pun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla, apatah lagi kita ni lah. Kejadian pada Firaun ini bolehlah menjadi ibarat, iaitu menjadi pengajaran, ya? Menjadi kaca perbandingan untuk diukurkan pada diri sendiri oleh sesiapa sahaja, bahawa bagaimanapun kuasa manusia, namun tenaganya terbatas. Bagaimanapun tinggi pangkatnya, satu waktu akan datang masa berhenti. Akan datang masa berhenti, baik kerana sampai waktu kerana bersara, atau sampai waktu kerana mati, atau kerana gila, atau kerana direbut kekuasaan itu oleh orang lain. Ni Hamka sebut ni. Orang yang ada kuasa, orang yang ada jawatan, jangan sombong. Kena beringat benda ni.
Ada satu masa akan datang di mana ajal kau berakhir. Kalau sebelum ajal berakhir, mungkin datang satu ketika orang rampas jawatan kau. Mungkin juga engkau akan jadi gila. Mungkin juga engkau akan jadi sakit. Maka dalam keadaan tu kuasa dah tak ada lagi. Maka kena beringat, kuasa, kekayaan, kesenangan, ia tidak berkekalan pada manusia. Ya? Dalam saat-saat yang demikian tidak akan menolong kekuatan dan pertahanan dan persiapan penjaga diri. Bagaimanapun berlapis-lapis diatur. Macam mana kita nak mengatur kehidupan pun, kalau sampai waktu mati, mati juga. Ya? Kalau sampai waktu hilang kuasa juga. Ayat ini dijelaskan bahawa hal seperti ini hanya boleh diinsafi orang-orang yang ada rasa khasyah, yakni takut. Iaitu rasa takut kepada Allah. Sebab Allah itulah yang kekuasaannya tidak terbatas. Dengan dikendalikan oleh rasa takut kepada Tuhan, orang-orang yang diberi Allah kesempatan berkuasa tidaklah lagi akan berlaku zalim dan aniaya. Tidaklah lagi akan menyalahgunakan kekuasaan. Akan insaflah bahawa dia naik hanya kerana dinaikkan. Dan manusia yang memuja-muja di hari besok, lusa mereka pula akan mencerca mencela. Jadi, tengok. Ni Hamka duk bagi peringatan kepada semua pemerintah yang memerintah selepas daripada Firaun. Maksudnya kita, bila waktu ada kuasa, kena ada takut pada Allah. Bila ada kuasa, nak penanya orang senang. Bila ada kuasa, nak arah orang buat zalim senang. Orang tak boleh nak balas sebab kita penguasa. Kita pemerintah. Tapi bila ada rasa takut, nak pecah amanah pun takut. Nak seleweng duit rakyat pun takut. Nak buat zalim kat orang pun takut. Maka sebab itu dikatakan, takut kepada Allah merupakan puncak ataupun pusat segala kebaikan. Bila ada takut, orang tak berani buat zalim. Bila ada takut, orang tak berani mencuri. Bila ada takut, orang tak berani salah guna kuasa. Maka takut kepada Allah merupakan perkara yang perlu ada pada mana-mana pemimpin umat Islam, pada mana-mana orang yang berkuasa ke atas umat Islam. Ya, baik. Tak kala Napoleon yang terkenal itu berdiri di atas tribuni menerima penghormatan rakyat Perancis mengalu-alukan kemenangannya, kelihatan rakyat itu datang berduyun-duyun, melonjak-lonjak kegirangan, bersorak-sorai memuji-memuja baginda, hidup Kaisar, hidup Kaisar. Lalu seorang menteri yang tegak mendampingi berkata, cubalah tuanku perhatikan, alangkah besarnya kecintaan rakyat ke bawah duli tuanku. Dengan senyum penuh sinis Napoleon menjawab, kerana sekarang aku berkuasa, mereka puji aku setinggi langit. Dan kalau aku jatuh, mereka juga yang akan mencela aku sampai ke kuruk bumi. Dan mereka akan memuji pula orang yang mengalahkan daku lebih daripada pujian mereka hari ini. Ini perkataan Napoleon yang sangat benar. Kerana kadang-kadang manusia ni dipuja, manusia ni disayangi, manusia ni dihormati hanya kerana ada jawatan dan kuasa. Maka beruntunglah bagi mereka-mereka yang disayangi dan dihormati bukan kerana kuasanya, tetapi kerana akhlak baiknya dan kerana ilmunya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah serba sedikit yang saya boleh kongsikan bersama dengan tuan-tuan pada malam ini, kisah Nabi Musa dan Firaun, ya, yang bagi saya banyak mempunyai pengajaran bagi orang-orang yang Allah berikan kepada dia nikmat, berikan kepada dia kuasa. Mudah-mudahan dengan kisah ini menimbulkan perasaan takut dalam jiwa kita, dalam diri kita. Mudah-mudahan kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takabur dan tidak sombong, insya-Allah, ya. Dan menjadi pengajaran juga kepada pendakwah, gunakanlah ruang kelembutan dan kelunakan di dalam perkataan apabila kita nak memperingatkan orang yang mempunyai kuasa. Bukan maksudnya kalau orang tu tak ada kuasa, kita boleh cakap lebih kurang je. Dah. Tapi lebih utama untuk kita lunak kepada orang yang ada kuasa, ada kedudukan, kerana mereka ini ada angin dia. Mereka ini ada ego yang perlu untuk kita lunakkan dengan cara yang halus. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada kuliah pada malam ini adalah manusia yang sombong perlu diberikan perasaan takut kepada Allah.
Kerana ketakutan kepada Allah saja yang boleh menghalang manusia daripada sifat melampaui batas. Dan yang kedua, ya, ketakwaan kepada Allah tidak mengenal status. Nabi Musa dihina oleh Firaun tetapi tinggi di sisi Allah darjatnya. Maka mungkin hari ini ada manusia yang dihalau depan pintu. Ada manusia yang dihina oleh manusia yang lain, tetapi darjatnya di sisi Allah sangat tinggi. Ya. Dan yang ketiga pengajaran yang kita boleh ambil adalah dunia ni hanya sementara. Kesenangan, pengaruh, kuasa datang apabila Allah Ta'ala waktu nak bagi pada kita. Bila Allah Ta'ala tarik kuasa tersebut, mungkin pada masa tu orang yang menyokong kita pun sudah membenci kita. Maka beringatlah, buatlah kita sama-sama muhasabah diri, insya-Allah. Ya? Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya tengok soalan Tengok ada soalan, yang mana saya boleh jawab saya jawab, yang mana saya tak boleh jawab saya tangguh dululah. Sebab saya bukan tahu semua benda. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Banyak-banyak kitab tafsir Al-Quran, Ibnu Kathir, As-Sa'di, Munir dan lain-lain. Yang mana satu sesuai bagi saya sebagai orang biasa yang kurang ilmu. Maksud saya terjemahan tafsir itu ke BM, jelas dan mudah difahami. Saya boleh kata tafsir ni yang ditulis oleh para ulama, dia punya tema-tema tersendiri. Ya, kalau kita tengok tafsir umpamanya tafsir Zamakhsyari, mungkin dia lebih kepada isu-isu bahasa, keindahan bahasa. Tafsir Qurtubi lebih kepada fiqh, isu-isu hukum dan pengambilan manfaat hukum dan akidah daripada ayat-ayat Quran. Kalau nak tanya saya, ikut kecenderungan kita lah. Ya, kita nak apa? Kita nak fokus ke mana? Tapi sebenarnya kalau kita baca tafsir Hamka ni pun bagi saya memadai dah. Kerana bahasanya pun mudah, contoh-contoh yang diberi pun contoh-contoh yang dekat dengan masyarakat Melayu. Tapi kalau nak kata nak baca tafsir Ibnu Kathir pun tak ada masalah. Cuma tafsir Ibnu Kathir ni dia banyak riwayat lah. Dia banyak bawakan riwayat. Di sana ada mukhtasar. Di sana ada ringkasan tafsir Ibnu Kathir yang diletakkan ataupun yang ditulis oleh beberapa orang ulama, antaranya guru saya sendiri iaitu Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, tapi saya rasa belum diterjemahkan lagi dalam bahasa Melayu. Tafsir As-Sa'di pun okey, ringkas. Ataupun tafsir Muyassar pun boleh juga. Sekadar untuk memahami makna-makna ayat. Tapi tafsir Hamka not bad, it's okay, no problem. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mohon penjelasan yang mengelirukan saya. Soalan saya, apakah perbezaan bid'ah dan ijtihad? Berikut ini termasuk dalam bid'ah atau ijtihad. Yang pertama, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, pengumpulan salat tarawih secara berjamaah dan salat 20 rakaat. Yang ketiga, melaungkan azan dengan pembesar suara, mewujudkan hospital, rumah-rumah anak yatim dan penjara. Penambahan azan yang kedua dalam salat Jumaat, menitik dan mengatur juzuk serta surah-surah tempat sujud sahwi, semuanya belum ada di zaman Rasulullah. Baik. Kita nak kena faham di antara masalih al-mursalah, kepentingan yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran dan Sunnah mengatakan ia perlu dibuat ataupun tidak, tetapi akal kita kata ia penting. Dan yang kedua berkenaan dengan bid'ah. Siapa dia bid'ah? Sebelum kita nak hurai pasal masalah mursalah ataupun tidak, nak tahu dia ni masalah mursalah ataupun tidak ataupun bid'ah, kita kena fahamlah maksud bid'ah tu apa. Bid'ah ni kata Al-Imam Syatibi, tariqatun fid din mukhtara'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillah. Yang bermaksud bid'ah satu jalan dalam agama yang mana waktu seseorang melakukannya dia bertujuan untuk melampau di dalam beribadah kepada Allah. Dia menyamai syariat. Dia satu jalan yang direka dalam syariat, menyamai syariat. Tudahi syari'iyah, dia menyamai macam-macam benda yang disyariatkan, tapi tak. Dia rekaan. Ya. Dan orang yang buat tu dia nak melampau dalam beribadat kepada agama. Okey? Kita tengok pengumpulan ayat-ayat Quran. Zaman Nabi ada. Zaman Abu Bakar disusun. Okey? Memang dah ada dah. Jadi apa yang bid'ahnya? Tak bid'ah. Kan? Kemudian
Pengumpulan salat tarawih secara berjemaah dan salat 20 rakaat. Salat tarawih kan Nabi buat secara berjemaah pada peringkat awal. Cuma Nabi tinggalkan sebab Nabi takut ia diwajibkan. Adakah salat tarawih ini uh, 20 rakaat? Ada pandangan yang berbeza di kalangan ulama. Ada yang kata 20 rakaat, ada yang kata 36 rakaat. Ada yang kata tak ada had pun. Kerana Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi kata, salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi tidak meletakkan had. Tapi Nabi itu sendiri yang bersolat malam panjang. 8 rakaat, panjang dan berkualiti. Oleh kerana itu, dia tak termasuk dalam perkara bid'ah bila Omar hidupkan semula kerana tidak ada lagi ketakutan untuk dia diwajibkan. Nabi tinggalkan sebab Nabi takut ia diwajibkan. Sebab itu, sebahagian ulama, seperti sebagai ulama mazhab Syafi'i disebut, dia kata, nak tahu benda tu bid'ah ataupun tidak, kena tengok. Zaman Nabi, ada tak halangan untuk dibuat dan ada tak keperluan untuk dibuat. Kalaulah kata di zaman Nabi tak ada keperluan untuk buat dan tak ada halangan pun untuk Nabi nak buat, maka tak buat itu adalah perkara yang disuruh ataupun perkara yang disyariatkan. Umpamanya, ada tak keperluan? Sorry, saya ulang sekali, saya ada silap tadi sebut. Padam balik memori yang saya sebut tadi. Ulama mengatakan apabila ada keperluan di zaman Nabi untuk dia sesuatu ibadat dilakukan, tetapi tidak dilakukan walaupun tidak ada halangan, maka tak buat itulah, meninggalkan amalan tersebut itulah yang sunnah. Sebagai contoh, ada tak keperluan untuk memanggil orang untuk berjemaah salat tarawih? Ada. Di zaman Nabi pun ada berjemaah. Sebab Nabi pun pernah buat berjemaah. Azan tak untuk solat tarawih? Ada tak orang azan nak pergi solat tarawih? Tak ada, orang tak azan. Ada tak halangan untuk azan? Tak ada, tak ada halangan pun. Jadi tak azan untuk tarawih itulah sebenarnya adalah sunnah. Tiba-tiba kalau ada orang azan waktu tarawih, kita kata ia bidah. Sebab zaman Nabi tidak pernah dibuat. Zaman Nabi orang tak buat. Ada tak halangan? Tak ada. Kalau nak buat boleh buat, tapi Nabi tak buat. Dan kalau ada keperluan di zaman Nabi untuk buat, dan Nabi buat, tiba-tiba Nabi tinggalkan kerana ada halangan. Halangan itu apabila hilang, kita boleh hidupkan semula amalan yang Nabi tinggalkan kerana halangan dah tak ada. Sebagai contoh tarawih tadilah, ada halangan nak buat berjemaah, Nabi buat dah. Tapi ada halangan tak? Ada. Kenapa? Apa halangannya? Takut diwajibkan. Maka Nabi tinggalkan. Bila Nabi wafat, kewajipan tu dah tak ada dah kemungkinan sebab syariat telah sempurna dengan kewafatan Nabi SAW. Maka sebab itu Umar hidupkan balik. Ya? Umar hidupkan balik apa yang disebutkan ataupun yang dilakukan oleh Nabi SAW selama beberapa malam, iaitu 3 malam. Ya? Melaungkan azan dengan pembesar suara, mewujudkan hospital, rumah-rumah anak yatim, penjara. Yang ni tak termasuk dalam ibadat yang khusus. Contohnya macam kita guna pembesar suara kerana maqasid azan tu memang untuk menyampaikan seruan supaya orang ramai dengar untuk datang ke masjid dan juga membagi tahu kepada orang waktu dah masuk. Yang tu tak termasuk dalam bid'ah kerana dia bukan satu ibadat yang kita kata sunat pakai mikrofon. Kita cuma kata pakai mikrofon ni lebih meluas dia punya orang kata apa, sebaran. Itu saja. Ya. Begitu juga wujudkan hospital. Dia bukan satu ibadat yang akal tak boleh fikir. Buat hospital nak rawat. Nabi SAW galakkan rawatan. Maka digalakkan. Ya. Maka buat macam ilmu-ilmu nahwu dan seumpamanya, itu juga termasuk. Begitu juga meletakkan baris dalam Al-Quran, meletakkan titik, meletakkan tanda-tanda sujud sahwi. Adakah itu perkara yang orang kata apa, datang kemudian? Ya, dia datang kemudian. Tetapi adakah orang merasakan bila baca mushaf itu lebih berpahala daripada baca mushaf yang asal? Tak. Mereka mengatakan tanda ini dia bukan satu ibadat, melainkan hanyalah untuk membantu pembaca sahaja. Ya, dia tak ada kata baca mushaf yang seperti ini banyak lagi pahala ataupun lebih pahalanya, tak ada. Maka sebab itu kita kena bezakan di antara dua perkara tersebut. Ya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa sihat dan bertenaga. InsyaAllah. Amin ya Rab. Dan Tuan juga ya. Doktor, boleh tak kita haramkan benda yang kita dah bagi pada orang 5 tahun lepas? Valid ke pengharaman tu? Contohnya kita bagi makan, lepas tu kita bergaduh dia dengan dia, kita cakap saya haramkan makanan tu untuk dia. Terima kasih. Bila kita bagi sesuatu pada orang, bila kita bagi sesuatu pada orang, pemberian ni dia akan menjadi pindah milik bila orang tu dah terima. Saya nak bagi hadiah pada orang, saya pun bagi kat dia. Nah, saya bagi kat hadiah pada awak. So dia pun terima, dia dah sentuh benda tu, dah masuk dalam milik dia, maka pemilikan telah pun berpindah. Bila pemilikan telah berpindah, kita tak layak untuk minta balik kerana benda tu dah jadi hak orang. Kan, benda tu dah jadi hak orang. Jadi kalau dah 5 tahun dah kita bagi dia makan, memang kita bagi dia makan dan dia makan pun di atas izin kita, tiba-tiba kita nak kata kita haramkan. Dia termasuk dalam hadis yang Nabi kata, al-a'id fi hibatih kal-a'id fi qai'ih, atau kama qala, iaitu orang yang minta balik pemberian dia, bila dia haramkan tu seolah-olah macam dia minta balik lah. Kau kena pulang balik, kau dah haram. Padahal orang tu dah makan dah. Nabi kata orang yang minta balik pemberian yang dia telah bagi pada orang seperti orang yang menjilat ludah dia sendiri. Dan sebahagian ulama mengatakan berdosa minta balik ni sedangkan dia dah bagi. Berdosa, jangan buat. Dia kena bertaubat. Macam mana bergaduh dengan orang pun, benda yang kita dah bagi jangan minta balik. Jangan buruk siku lah. Orang Melayu kata jangan buruk siku. Kerana perbuatan tu perbuatan yang tak bagus. Ya, perbuatan yang tak bagus. Okey? Sama jugalah, kadang-kadang ada juga cikgu-cikgu pun ada buat benda yang sama. Dia kata saya tak halalkan ilmu yang saya bagi pada awak. Jangan cakap macam tu. Kalau awak tak halalkan ilmu, awak bagi bayar gaji untuk mengajar anak murid tu. Jadi kalau awak tak halalkan ilmu tu pada dia, awak kena pulangkan sikit gaji tu. Sanggup? Ini gaji ambil penuh, mana boleh? Wallahu a'lam. Ada yang tanya perkataan mutlak. Mutlak ni satu istilah dalam usul fiqh, iaitu satu perkataan yang disebut tanpa ada apa-apa ikatan dengan sifat yang tertentu. Contohnya bila disebut tentang tangan, potong tangan orang mencuri. Tangan kan daripada sini sampai sini pun tangan, sini sampai sini pun tangan, sini sampai sini pun tangan, sini sampai ke bahu pun tangan. So bila Allah Ta'ala kata nak potong tangan tu, potong di mana sampai mana? Perkataan itu perkataan yang mutlak. Ya, perkataan yang tidak diikat. Maka datang sunnah meletakkan taqyid, meletakkan sifat, potong tu daripada pergelangan untuk orang yang mencuri. Itu maksud mutlak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itulah lebih kurang saya boleh huraikan pada malam ini di sudut soal jawab. Okay, ada soalan-soalan yang saya terlepas, saya minta maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Terima kasih kepada Datin Aliyah dan juga Haji Hili dan semua tim-tim tafakuh, kelas tafakuh. Mudah-mudahan usaha kalian diberkati oleh Allah. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.